Mereka mengatakan berlaku dekat Palestin sekarang adalah mainan politik semata-mata. Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini saya nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan Yahudi dengan Palestin. Apakah yang berlaku sekarang kepada Yahudi, Israel dan sebagainya, dan apa berlaku dekat Palestin. Yahudinya jahatnya mereka habis perjanjian yang telah mereka ingkar. Apa sahaja perjanjian yang mereka buat, kesemuanya mereka ingkar. Mereka mungkir janji, tak ikut peraturan, buat ikut kepala mereka sendiri. Sebab itulah dalam Quran Allah dah bagi tahu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wahai Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, dan ya Allah, bukan jalan yang engkau murka dan jalan yang engkau sesat. Maka dekat sini ulama mengkaji siapakah golongan yang Allah murka. Dan kata para ulama, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah golongan Yahudi. Kenapa Allah ni betul-betul murka kepada Yahudi? Kat sini ulama mengatakan dua sebab kenapa Allah ni betul-betul murka kepada Yahudi. Sebab yang pertama adalah Yahudi ni mengingkar ataupun Yahudi tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Yahudi tahu apa yang Nabi bawa itu benda yang betul, tapi mereka mengambil salah satu jalan untuk mengingkari apa yang Nabi bawa. Mereka tidak membenarkan Nabi bawa. Dalam masa sama dia tahu yang Nabi bawa benda yang betul, dan dia memilih jalan untuk menentang Nabi, dan menentang secara terbuka pula tu. Dan kita boleh tengok juga bagaimana kisah Nabi menghalau kesemuanya Bani Nadir ataupun Yahudi Bani Nadir yang berada di kota Madinah. Sebelum tu Bani Nadir yang berada di kota Madinah, mereka ni baik sahaja dengan Nabi, saling hormat di antara satu sama lain. Ketika mana Yahudi Bani Nadir ada masalah, maka Islam akan membantu. Ketika Islam ada masalah, Bani Nadir lah akan membantu Islam. Tetapi suatu hari Bani Nadir ni lupa ataupun buat lupa yang dia ni ada perjanjian dengan Nabi SAW. Ada terikatan di antara Islam dengan Bani Nadir kerana Bani Nadir berada di kampung Islam ataupun perkampungan Islam Madinah. Dan suatu hari Bani Nadir buat satu keputusan, buat satu pilihan, iaitu mereka nak membunuh Nabi SAW. Dia ambil satu batu yang besar, nak mencampakkan ataupun nak membaling ataupun nak mencampakkanlah ke atas jasad Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi terselamat daripada batu yang besar, dan Nabi terus menghalau kesemuanya kaum Bani Nadir yang berada di kota Madinah. Maka berlakulah peperangan demi peperangan. Panjanglah cerita dia. Dan sebab yang kedua, kata para ulama, kenapa Allah ni murka kepada kaum-kaum Yahudi. Sebab yang kedua adalah kaum Yahudi ni membunuh ramai para Nabi dan para Rasul. Dan kita boleh tengok pandangan daripada Imam Jalaluddin. Kata Imam Jalaluddin, seramai 43 orang Nabi yang telah dibunuh oleh Yahudi. Dan seramai 170 orang pengikut Nabi ni pun dibunuh oleh Yahudi. Dan kita boleh tengok juga pandangan daripada Imam Qurtubi. Imam Qurtubi kata seramai 300 orang Nabi yang telah dibunuh oleh Yahudi. Bayangkan 300 orang Nabi. Kalau kita bunuh satu pun memang neraka lah tempat kita, kerana Nabi ni makamnya tinggi, Nabi ni kekasih Allah. Bunuh satu, neraka lah tempat kita. Inikah kita telah membunuh, inikah Yahudi telah membunuh seramai 300 orang Nabi dibunuh oleh Yahudi. Dan kita tengok juga pandangan daripada Abu Ubaidah. Kata Abu Ubaidah, Yahudi ni ada satu bangsa yang dinamakan sebagai Bani Khuraizah. Mereka telah membunuh seramai 43 orang Nabi di waktu siang. Dan tak cukup dengan itu, mereka membunuh 112 orang pengikut Nabi. Dan sebab itulah Yahudi dikenali sebagai satu bangsa membunuh ataupun bangsa yang membunuh orang sesuka hati mereka. Sebab itulah kita boleh tengok sekarang yang mereka membunuh anak kecil, mereka bunuh wanita, membunuh orang-orang kurang upaya. Boleh jadi benda tu benda yang simple bagi mereka, benda yang small matter bagi mereka, kerana mereka telah buat satu benda yang lebih besar, iaitu mereka membunuh Nabi dan Rasul. Inikah membunuh bayi yang kecil, membunuh anak kecil, menjadi benda tu benda yang simple bagi mereka, benda yang senang bagi mereka. Dan kita boleh tengok juga majoriti para Nabi dan para Rasul, majoritinya adalah dalam kalangan mereka, dalam kalangan Bani Israel. Ataupun bahasa mudahnya, majoriti para Nabi dan para Rasul adalah dalam keluarga mereka tersendiri, tapi mereka ambil satu jalan nak membunuh ahli keluarga mereka tersendiri, iaitu nak membunuh para Nabi dan para Rasul. Dan apa yang berlaku sekarang, apa yang berlaku dekat Palestin, puak-puak Yahudi ni mereka ada satu kepercayaan yang satu hari nanti akan ada kebangkitan untuk Yahudi. Mereka percaya akan ada seorang penyelamat yang akan menyelamatkan kesemua Yahudi, sehingga maruah Yahudi ini dinaikkan balik ataupun menaikkan maruah Yahudi. Tetapi penyelamat ini tidak akan muncul, tidak akan ada
melainkan berlakunya kekecohan, peperangan, kacau bilau dan sebagainya. Disebabkan itulah mereka create kekacauan, mereka buat peperangan, mereka cipta huru-hara supaya penyelamat yang mereka maksudkan tu boleh muncul, boleh bangkit dan sebagainya. Itu kepercayaan mereka. Dan apa yang berlaku sekarang bukan hanya perjuangan agama sahaja. Sebab mereka ni berani ataupun mereka bukan semata-mata nak menyerang tentera-tentera Palestin, tapi mereka menyerang juga ambulans yang nak menyelamatkan orang. Mereka menyerang doktor, menyerang nurse, menyerang orang awam. Padahal dalam Islam, dalam peperangan sendiri pun ada benda yang boleh dibuat, ada benda yang tak boleh dibuat, ada peraturan dalam peperangan. Kita boleh tengok bagaimana Arab Jahiliyah dulu, ketika mana mereka nak berperang, ketika mana terbenam matahari, maka mereka stop untuk berperang. Tapi sekarang tak kisah peraturan. Mereka langgar apa yang mereka nak langgar, mereka buat apa yang mereka nak buat, sehingga kan tempat awam pun mereka hancurkan, orang yang tak bersalah pun mereka bunuh. Itu yang menyebabkan Yahudi betul-betul jahat. Itulah yang menyebabkan Yahudi betul dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita sebagai manusia ataupun sebagai seorang Islam membantu sahabat-sahabat saudara kita dekat Palestin. Mungkin ada orang tanya, berkesan ke yang kita buat? Adakah runtuh kerajaan Israel? Apa yang kita buat? Kita buat hashtag itu, kita buat tanda pagar, koyak kan, kita tukar DP WhatsApp, tukar DP Instagram, tukar DP YouTube dan sebagainya. Kita buat video yang macam saya tengah buat sekarang, saya bagi pencerahan kepada anda. Adakah ini semua boleh menjatuhkan kerajaan mereka? Kalau jawapan yang sebenar-benarnya, memang kita tak boleh nak menjatuhkan kerajaan mereka dengan apa yang kita buat sekarang. Tetapi kita boleh beri kesan kepada mereka. Kita boleh tengok bagaimana mereka terkesan dengan hashtag koyak. Kita boleh tengok bagaimana mental mereka terganggu. Dan kita boleh tengok bagaimana ekonomi mereka mungkin akan runtuh disebabkan apa yang kita buat sekarang. Sebab itulah kita kena ingat, Allah ni tak menilai hasil yang kita buat, tapi Allah menilai apa usaha kita, apa effort kita. Kalaulah Allah ni menilai hasil, bagaimana pula dengan Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah selama 900 tahun lebih, tetapi umat ni hanyalah 100 orang sahaja. Berdakwah bukan main lama, tetapi umat hanya 100 orang. Tapi kenapa Nabi Nuh ni diletakkan sebagai ulul azmi? Itulah disebabkan Allah memandang usaha Nabi Nuh alaihi salam. Allah tak memandang hasil yang kita buat. Nanti di akhirat nanti Allah tak tanya apa hasil yang kau buat itu, buat ini, tak. Allah tanya apa usaha engkau buat. Dan kita boleh tengok juga kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ketika mana dibakar, kerajaan ketika itu mengarahkan ke semua penduduk-penduduk setempat untuk bawa kayu api dan diletakkan satu tempat, nak jadikan satu api yang besar semata-mata nak masukkan seorang lelaki, itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Bila mana Nabi Ibrahim masuk dalam api tu, maka ada seekor burung yang terbang, dan burung tu bila nampak Nabi Ibrahim dalam keadaan susah, burung tu buat satu tindakan, buat usaha, buat effort, which is pergi ambil air dan melempar ataupun menjatuhkan ke dalam api yang besar. Bayangkan burung yang kecil, banyak mana air yang boleh dia bawa, tapi dia ada usaha. Apa usaha dia? Bawa air. Kerana di akhirat nanti Allah akan tanya, ketika mana sahabat kita dekat Palestin, saudara kita dekat Palestin dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan peperangan, apa usaha kita nak membantu mereka? Dan di antara salah satu usaha yang kita boleh bantu Palestin, boleh bantu warga Palestin adalah salah satunya kita share video ni. Sebab bila orang tengok, orang dapat something dan orang akan buat tindakan untuk membantu Palestin. Sebab ramai lagi dalam masyarakat kita tak faham apa yang berlaku dekat Palestin sebenarnya. Boleh jadi mereka mengatakan berlaku dekat Palestin sekarang adalah mainan politik semata-mata. Bukan. Ini adalah nyata. Ini peperangan yang betul. Kematian-kematian yang betul. Bom-bom yang betul. Anak kecil yang kehilangan ibu ayah, benda yang nyata. Ibu ayah yang kehilangan isteri, ibu ayah yang kehilangan anak-anak, benda tu benda yang nyata. Benda tu berlaku dekat Palestin. Jadi apa usaha kita? Ingat, setiap benda akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti Allah ni akan tanya kita apa usaha kita. Dan di antara salah satu usaha, kita boleh beri sumbangan kepada Palestin. Kita nak pergi berperang susah. Nak pergi berperang tu memang tidak. Tapi kita boleh bantu dari sudut kewangan. Kerana bila berlaku peperangan, sudah pasti akan terjejas ekonomi. Akan tak ada tempat tinggal, tak ada rumah, tak ada buku, tak ada baju, makanan dan sebagainya. Jadi mereka memerlukan kewangan. Jadi sebabkan itulah mujurnya kita dibantu oleh NGO ni. Cuba bayangkan NGO ini tidak membantu kita. Bagaimana kita nak salurkan kewangan kita? Dan kita bernasib baik, patutnya kita ucapkan terima kasih kepada NGO ini, Cinta Gaza Malaysia, yang buat satu inisiatif buka ruang untuk kita sama-sama bantu mereka dekat sana. Dan siapa-siapa di antara anda semua yang nak bantu sahabat-sahabat kita dekat Palestin, boleh
pergi dekat description, saya dah nyatakan detail, tekan sahaja link, nanti anda boleh beri sumbangan sebanyak mana anda nak bagi. Allah tahu kemampuan kita mampu bagi RM10, bagi RM10, ikut kemampuan kita masing-masing. At least sumbangan kita tu sikit sebanyak boleh membantu sahabat-sahabat kita dekat Palestin, dan kita boleh jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, jangan skip video ni, melainkan anda share dulu video ni kepada orang lain. Kongsikan video ni, semoga orang lain dapat manfaat yang sama, dapat input yang sama, dapat kefahaman yang sama, supaya lebih ramai yang lagi faham, lebih ramai yang dapat membantu sahabat kita dekat Palestin. Assalamualaikum.